Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi taufik untuk kita melaksanakan segala kewajipan kita. Dan insya-Allah pagi ni kita teruskan lagi pengajian kita, sambung daripada minggu lepas tentang beberapa manhaj Asy'ariyah insya-Allah. Dan kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasi'an, yang ke-9. Al-Asy'ariyun minal firaq allati tathbutu umum al-masyiatillah wa khalqihi li jami'in lil kainat wa kullu ma yaqa'u fi hadzal kaun fa huwa min taqdirillahi wa masyiatihi wa khalqihi. Fahum fi hadzal mawqif 'ala al-diddi min tawaifil qadariyah allazi يخرجون أفعال العباد وما يلحق بها عن كونها مرادة لله إلا أن الأشعريين إثبات التوحيد الأفعال فزعموا أن الله تعالى هو الفاعل الواحد في هذا الكون وأنه لا فاعل آخر معه لا فاعل آخر معه فاضطروا لكي يسلموا لهم هذا الرأي إلى أن يسلبوا عن جميع الكائنات أي خاصية للفعل الحقيقي أو تأثير وذلك خشية الوقوع أي مصادمة لهذا الرأي في نظرهم وأن ما نراه من تأثير لبعض المخلوقات إنما هو مجرد الاقتران العادي لا حقيقة لها في الواقع الأمر وإحراق النار للورق مثلا هو عبارة عن خلق الله لهذا الإحراق بعد ملامسة الورق للنار وأن النار ليست مؤثرة وأن النار ليست مؤثرة بأي حال من الأحوال في هذا الحرق بل هي وماء سواء في هذا الجانب. Di sini dia kata pengarang kitab ni bukan Asy'ariyah. Cuma betul lah apa yang dia sebut tu betul lah. Dia mengatakan bahawa Asy'ariyah ini mengisbatkan bahawa semua af'al ini yang berlaku itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah pun dijelaslah, ada dalam semuanya adalah dalam masa kita mengaji Kifayatul Awam tu sudah disebutkan tentang sifat wahdaniyah fil af'al. Wahdaniyah fil af'al tu. Dalam bab ni ulama Asy'ariyah, mazhab Asy'ariyah mengatakan bahawa semua yang berlaku di alam semesta ni adalah dengan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala perbuatan.
wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Ta'ala lah yang menciptakan kamu dan menciptakan segala pekerjaan kamu. Jadi contohnya seperti api. Jadi kita kata api tidak membakar. Api tidak membakar. Api tidak boleh memberi kesan untuk membakar. Api tidak memberi kesan untuk membakar. Maknanya yang membakar itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akhirnya bagi orang yang kurang faham, dia akan kata, oh Asy'ariyah ni Jabariyah. Asy'ariyah ni Jabariyah. Bukan. Hakikatan ni memang macam Jabariyah hakikatan. Bahkan Jabariyah ini dia bukanlah dia 100% dia salah. Dari satu sudut dia benar. Memang secara hakikatnya Jabariyah tu benar. Cuma masalah Jabariyah ni dia menafikan syariat, menafikan kita daripada perlu berusaha dan perlu berikhtiar. Itu dia nafikan. Bahkan dia menyalahkan kalau seseorang tu buat maksiat misalnya, itu bukan kesalahan kita, itu memang sudah takdir Allah Ta'ala. Dan satu lagi kelompok, biasalah, satu lagi kelompok Qadariyah ataupun Mu'tazilah. Mu'tazilah ni asal daripada Qadariyah. Jadi mengatakan bahawa tidak. Perincian tu saya dah bahaslah dalam kuliah tajuk Qada dan Qadar tu. Ini secara umum sajalah. Secara umum. Jadi kata Qadariyah, af'alul ikhtiyariyah itu manusia yang ciptakan. Maksudnya Allah Ta'ala beri kudrah hadisah kepada manusia ataupun kepada makhluk yang lain, maka dengan kudrah hadisah itu maka dia memberi kesan. Manusia menciptakan perbuatan dia sendiri dengan kudrah hadisah yang diberikan oleh Allah Ta'ala, bahkan memberi kesan, sehingga Allah Ta'ala tidak akan dipersalahkan dalam bab perbuatan manusia lah. Manusia yang mencipta perbuatan dia sendiri dengan kudrah hadisah yang Allah Ta'ala berikan. Itu Qadariyah, sebahagian Qadariyah. Jadi kita Asy'ariyah kata ya, Allah Ta'ala memberikan manusia kudrah hadisah tetapi tidak memberi kesan. Tidak memberi kesan. Yang memberi kesan hanyalah kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak boleh ada dua muassir pada satu asar. Maksudnya dua pemberi kesan kepada satu kesan. Itu mustahil. Jadi apa guna kudrah hadisah itu? Namanya kudrah kan. Kalau ikutkan namanya kudrah itu taksir lah, memberi kesan untuk bil ijad wal i'dam. Kalau tidak, apa gunanya kudrah? Kita kata makna kudrah itu at-taksir bil ijad wal i'dam itu makna kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, makna hakiki bagi kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kudrah hadisah yang ada pada manusia itu dia punya dia hanya sebagai dia muqaranah saja. Maksudnya dia hanya beriringan sahaja. Seperti mana yang contoh saya bagi kan, iaitu budak kecil nak angkat meja besar, tak larat, tak mampu angkat. Budak kecil, bapak dia pun sembunyikan tangan, bapak dia angkat meja tu, sembunyikan tangan, bagi maksudnya tak nampakkanlah tangan bapak dia tu yang angkat dekat budak kecil tu. Lepas tu meja tu pun terangkat. Budak tu rasa dia yang angkat meja tu. Budak tu rasa dia angkat meja tersebut. Padahal bukan dia angkat, dia muqaranah saja. Dia letak tangan dia kat situ je. Jadi bukan bermaksud kerjasama, bukan jangan salah faham, kerjasama bukan, tak ada, bukan kerjasama pun. Jadi yang fa'il hakiki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita ni kudrah yang ada pada kita tu hanya muqaranah dengan perbuatan kita lah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu secara panjang lebar tu saya dah bahas dalam siri Qada dan Qadar, boleh rujuk situlah. Ini secara umum je, manhaj Asy'ariyah mengatakan bahawa kita bukanlah Qadariyah 100%, bahkan bukan Jabariyah 100%. Qadariyah dia tersesat, terpesong kerana mengatakan bahawa kudrah hadisah itu boleh memberi kesan. Walaupun hanya sekadar af'alul ikhtiyari lah, adapun af'alul ittirari itu memanglah daripada Allah Ta'ala. Kemudian Jabariyah pula menafikan ikhtiar dan pilihan,
bahkan menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab maksiat. Jadi Asy'ariyah ni di tengah-tengah. Fa'il hakiki Allah Subhanahu Wa Taala, fa'il majazi manusia. Itu Asy'ariyah lah. Jadi tidak boleh ada dua muassir pada satu asar. Jadi dalam ayat seperti mana yang saya baca dulu, wama ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Ayat itu memang siapa tak faham pening. Wama ramaita, tidaklah kamu membaling wahai Muhammad, iz ramaita, ketika kamu membaling, walakinallaha rama, akan tetapi Allah lah yang membaling. So baca ayat tu pening tu. Tidaklah kamu membaling wahai Muhammad. Di sini dhamir dia kembali kepada Nabi Muhammad lah. Tidaklah kamu membaling wahai Muhammad, ketika kamu membaling wahai Muhammad, tetapi Allah Ta'ala lah yang membaling. So siapa yang baling sekarang ni? Ayat bercanggah kan. Jadi orang yang faham tu, Asy'ariyah dia faham lah. Wa ma ramaita khalqan iz ramaita kasban walakinallaha rama haqiqatan. Itu Asy'ariyah punya faham lah. Selesai. Di sini dia pengarang kitab ni macam kritik sikit lah dalam bab ni. Dia orang tak boleh terima macam mananya gula tidak memberi manis, api tidak membakar, pisau tidak memotong, manusia tak buat apa. Jadi kebanyakannya qadariyah. Sebenarnya kebanyakannya qadariyah. Yang gulu dalam bab, yang gulu dari segi satu sudut, iaitu nak mengatakan Allah saja yang buat, itu Jabariyah. Yang satu lagi Qadariyah. Kita di tengah-tengah, Asy'ariyah di tengah-tengah. Dalil kita mentatbikkan kedua-dua dalil. Mentatbikkan kedua-dua dalil, dan kita nanti akan timbul bermacam persoalan begitu. Allah cipta perkara yang buruk ke? Itu saya dah bahas panjang dalam bab qada dan qadar. Allah Ta'ala hanya menciptakan saja. Menciptakan saja, tidak dinisbahkan benda tu buruk ke, benda tu baik, itu bukan dihukumi. Allah tidak dihukumi, Allah menghukumi. Allah menghukumi. Dia ciptakan perbuatan, pergerakan, semuanya kembali kepada harakat dan sukun. Kalau kita tengok segala perbuatan af'al itu, dia tak boleh lari daripada harakat dan sukun. Jadi Allah Ta'ala ciptakan harakat dan sukun saja pada manusia. Jadi tak ada istilahnya nisbah baik dan buruk itu dikembalikan kepada penciptanya, tidak. Nisbah buruk itu ataupun baik kembali kepada yang mana terjadinya perbuatan pada dia. Manusia dipanggil kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Benda yang baik dia buat dapat pahala, benda yang buruk dia buat dapat dosa. Jadi di mana pada niat manusia itu, pada pilihan dia, pada ikhtiar dia. Bahkan kan ada sebahagian perkara kalau dia buat tak sengaja, terlupa, dimaafkan. Jadi di mana dosa pahala dia tu, pada niat dia tu. Pada niat dia, tekad dia untuk melakukan perbuatan itu. Tapi menciptakan kesan itu bukan dia, Allah Ta'ala. Terjadinya perbuatan pada dia. Dia ada panjang bahasa, saya dah bahas dulu, masdari, hasil bil masdari. Jadi pada manusia itu dipanggil hasil bil masdari saja. Yang masdarinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Asy'ariyah lah. Jadi bagi orang yang tak faham, dia ingat Asy'ariyah ni Jabariyah. Tak tahu kedua tu kena mengaji betul-betul Asy'ariyah ni. Asyiran yang ke-10 ni, wa bina'an ala ma sabaqa wa fikratul kasbi ladal asy'ariyyin tartakizu ala al-mafhum as-sabiq nafsuhu. Wa qudratul 'abdi la ta'thira laha bi ay wajhin fi husulil maqdurihi. Wa anna al-fa'il wal mu'aththir fil haqiqah huwa Allah wal insan fa'ilun 'ala al-majaz. Jadi nombor Waalaikumsalam warahmatullahi. Nombor 10 pun sama juga sini, dia terangkan apa yang nombor 9 tadi, iaitu fa'il hakiki, mu'athir hakiki Allah, manusia bukan manusia, fa'il majazi saja. Fa bi ibaratin ukhra fal 'abdu mukhtarun fil zahir majburun fil batin.
Mukhtarun fil zahir wa majburun fil batin. Bolehlah sebut ibarat ni. Liza adat al-Asy'ariyah min firaqil Jabariyah. Pengarang kitab ni pun tak boleh terima. Dia tak boleh nak terima. Dia Jabariyah ni bila kita satu kena faham Jabariyah juga lah dulu. Jabariyah tu sebenarnya macam mana? Jabariyah tu sampai tahap bila dia langsung tak ada pilihan, tak ada ikhtiar. Itu mustahil lah. Itu tak perlu dalil itu diri sendiri. Tengok diri kita tu, kita boleh berbuat sesuatu ke tak boleh? Kita ada pilihan ke tak ada pilihan? Itu tak ada siapa boleh nafi. Saya tak ada pilihan. Setiap benda yang saya nak buat semua tak jadi. Mustahil lah. Dan sama juga kita tak boleh kata benda ni qadariyah. Maknanya semua benda kita nak semua jadi. Walaupun af'al ikhtiyari. Kalau af'alul ittirari itu benda-benda yang kita takdir mubram itu kan, itu memang kita tak boleh nafi lah. Itu pun qadariyah pun dia Mu'tazilah lah. Mu'tazilah qadariyah ni dia memang kata af'alul ittirari itu memang Allah Ta'ala yang cipta kan. Kita tak boleh wala mati, sakit dan sebagainya. Tapi yang ikhtiari ni dia kata daripada manusia. Dia kata bukan daripada manusia. Zahirnya nampak daripada manusia. Jadi dua-dua salah. Jabariyah, Qadariyah, dua-dua. Asy'ariyah. Dalam bab ni orang yang faham Asy'ariyah saja yang faham. Kita bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Bal sarraha ba'du ulama'ihim wa huwa Abdul Qahir bin Tahir al-Baghdadi bi anna khilafahum ma'al Jahmiyah wallazi hum ghulatul Jabariyah wa inma huwa khilaful wasful 'abdi wa in kana hadhihi al-mas'alah min ahmiyatin bimakan illa anna ba'd al-ulama' al-mazhab asbatu lil qudrah al-hadisah ta'thiran sebahagian. Tapi betul bukan yang kaul yang rajih lah. Ada juga. Tapi tak silap saya lah, Maturidi mengatakan taksir, tapi perlu dikaji dulu dia punya tafsil dia. Kudrah hadisah tu memberi kesan. Summa ikhtalafu fi mada hududi hadat taksir. Jadi yang ada ulama yang mengatakan kudrah hadisah juga memberi kesan itu, mereka khilaf. Dia punya hudud taksir itu, batasan taksir itu. Is inna ba'dahum yara annaha la tu'athiru fil asli al-fi'li. Sebahagian kata langsung tak bagi kesan, hanya muqaranah saja. Lakinna biwasfihi ta'atan aw ma'siyatan. Wa ba'dahum yara annaha la tu'athiru illa bindimam al-qudrah al-qadimah. Wa hadha al-aqwal qaribatun min ba'diha al-ba'd bihasbi ba'd al-ulama al-Asy'ariyah. Jadi ada yang mengatakan bahawa lakinna biwasfihi ta'atan aw ma'siyatan. Maksudnya memberi kesan itu maksudnya dari segi untuk dia perbuatan itu dinamakan sebagai maksiat ataupun taat. Itu memang ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala lah, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila manusia itu seolah-olah dia yang buat maksiat, seolah-olah dia yang buat taat. Memang kita tak menisbahkan taat dan maksiat itu kepada Allah. Memang kita nisbahkan maksiat dan taat itu kepada manusia. Sebab dia yang berbuat. Jadi itu maknanya memberi kesan di situ, maksudnya memberi kesan untuk dinilai sama ada maksiat ataupun taat. Atas pilihan dia lah. Atas pilihan dia. Bukan yang menciptakan perbuatan tersebut. Maknanya khilaf lafzi sajalah, khilaf lafzi. Sebahagiannya berpendapat bahawa tidak memberi kesan melainkan dengan berkumpul dengan kudrah qadimah, iaitu kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila Allah Taala tanjiskan sifat kudrah dia, ketika itu kudrah hadisah pun seolah-olah memberi kesan. Dia tak memberi kesan sebenarnya, cuma dia muqaranah sahaja. Betul dia kata hazil aqwal qaribatun min ba'diha al-ba'd.
Memang sama saja, khilaf lafzi saja. Illa anna ba'dal ulama al-asy'ariyah tajra'u fa asbata lil qudrah al-hadisah ta'siran fi wuqu'il fi'l wa qad qubila hadzal ra'yi bil rafdi wal istinkar dakhil al-mazhab. Ada satu dua ulama asy'ariyah mengatakan memberi kesan, tapi pendapat ini ditolak, tak dipakai. Li musadamatihi, kerana dia menentang ahammul usul al-asy'ariyah. Kerana itu bukan usul asy'ariyah. Bal tattahimu ba'dul masadir al-asy'ariyah sahibu hadzal ra'yi bi annahum ittabasahu min ara'il falasifa al-ilahiyain. Dia memberi waham kepada pendapat ini, menunjukkan ada pendapat tentang falsafah yang mengatakan dua Tuhan. Ialah dua-dua bagi taksir. Wa inna lawazima qawlihi la tattafiqu ma'a mazahibil islamiyyin al-mutakallimun. Kerana pendapat ini bercanggah dengan pendapat mazhab mutakallimin yang islamiyin lah. Biasanya sebut mutakallimin maknanya Islam. Kalau falsafah maknanya bukan Islam lah, ghalibnya. Wallazi istaqarra alaihi ra'yul asy'ariyah huwa nafi at-ta'thir mutlaqan. Jadi asli usul asy'ariyah sebenarnya menafikan qudrah hadisah ni memberi kesan. Hadi asyara yang ke-11. La yaqulu al-asy'ariyun bi anna lil aql al madkhala lit tahsin wa taqbih fil masail al murtabitatun bit taklif wa afal al rabb. Ini dia. Asy'ariyah tidak setuju dengan fahaman yang mengatakan tahsin dan takbih itu bil aqal, seperti Mu'tazilah. Tapi di sini Wahabi pun menentang Asy'ariyah juga dalam bab ni. Dia kata Asy'ariyah kata semuanya bisyara', akal langsung tidak menghukumi. Tapi itu nampak sangatlah Wahabi yang tak mengaji Asy'ariyah tu. Sebab apa? Dalam menghukumi taksin wa takbih itu dia ada qaid dia ada qaid. Yang kita kata tidak menghukumi itu iaitu hukum syarak. Hukum-hukum syarak itu bukan dengan akal. Itu semuanya daripada syarak sendiri. Adapun contohnya benda-benda seperti tabiat manusia. Tabiat manusia ni mana itu akal yang menghukum. Akal yang menghukum. Jadi ada orang dia suka benda ni, dia tak suka benda ni. Jadi akal dia menganggap baik benda yang dia suka, menganggap tak baik benda yang dia suka. Jadi dalam bab tahsin wa takbih ni panjang pembahasan ni dalam iktisad tu ni. Imam Ghazali beritahu lah. Imam Ghazali bahas agak panjang juga. Jadi bukanlah Asy'ariyah ni kata semua benda syariat yang hukumi. Tidak, dia ada 3 perkara bersesuaian dengan tabiat seseorang tu. Ada orang suka makan pedas, ada orang suka makan manis. Jadi dia rasa benda yang manis bagi dia baik bagi dia, benda yang tak manis takbih bagi dia. Itu salah satu daripada perkara yang memang akal yang menghukumi. Syarak tak perlu hukumi pun, dan syarak pun terpulang lah. Kau suka makan kuitiau ke, kau suka makan mi ke, itu taksin benda-benda itu atau takbih benda-benda itu, menganggap baik benda itu atau menganggap tidak baik benda itu terpulang kepada akal. Takkan itu syarak pun nak beritahu. Kemudian yang kedua, perkara yang mendatangkan pujian dan perkara yang mendatangkan celaan. Itu pun akal boleh hukumi. Akal boleh hukumi. Ada benda yang bila manusia tu benda yang dibuat dipuji itu maknanya akal menganggap baik lah. Kalau benda tu dibuat, kalau dicela, akal menganggap tak baik. Itu belum cerita lagi sudut dia ada 3 tu. Satu diri seseorang tu, suatu zat perbuatan itu. Satu lagi orang lain. Jadi yang pertama kita tengok pada zat perbuatan itu. Jadi ada perbuatan yang secara dia tu sendiri adalah baik secara ghalib. Nak kata secara mutlak dia baik itu susah.
Sebab apa? Perbuatan ni dia yang menghukumi, dia tak boleh kita nak kita kata perbuatan itu baik, perbuatan itu buruk. Mesti ada orang yang menghukumi. Mesti ada orang yang menghukumi. Yang akan menghukuminya hanya orang yang berakal saja. Orang yang berakal. Jadi cuma kita anggap secara ghalibnya. Secara ghalibnya perbuatan, maksudnya manusia semua sepakatlah. Boleh kata semua jadi perbuatan menolong orang itu semua enggak baik. Semua orang kata benda tu baik. Kemudian memukul orang, semua orang kata tak baik. Itu secara ghalib. Tetapi nanti ada kita kata li ghairihi. Li ghairihi itu kadang-kadang benda menolong orang tu jadi tak baik. Disebab contohnya ada orang dia tolong orang nak bunuh orang, tolong orang nak mencuri. Itu tolong juga kan, tapi itu tak baik lah. Sebab apa? Dia tolong orang tu bukan tolong untuk kebaikan, dia tolong orang tu untuk membunuh orang lain, dia tolong orang tu untuk mencuri. Itu jadi li ghairihi, jadi tak baik. Ataupun memukul orang. Jadi pukul orang ketika perang kan. Kita perang, Islam perang dengan ni, dia bantai orang tu, dipukul, dia tetak dengan pedang, dia bunuh orang tu. Maka itu baik. Itu tak boleh kita kata benda tak baik. Jadi benda tu benda yang akal. Itu melihat kepada unsur yang khariji, benda yang mana li ghairihi. Kemudian dilihat kepada sudut lain pula, mungkin bagi seseorang itu benda itu baik, bagi seseorang yang lain itu benda itu tak baik. Mungkin kita anggap perkara itu baik, tapi orang lain menganggap tak baik. Kita kata kahwin 4 tu bagus. Agama lain tak bagi, agama lain kata tak boleh, Islam ni macam-macam. Jadi benda tu maknanya akal tak sama menghukumi. Tetapi kalau bab syariat, bab syarak, itu Asy'ariyah mengatakan hukum-hukum untuk untuk manusia ni itu Allah Taala yang tentukan. Contohnya solat wajib, itu mana boleh akal tentukan, itu mestilah syarak. Puasa wajib itu mestilah syarak. Itu akal tak boleh tentukan. Jadi Asy'ariyah dalam bab ni antara tahsin dan takbih tu ada tafsil, bukan semata-mata syarak, bukan semata-mata akal. Sebab apa? Ada Wahabi yang Syekh apa tu lah, tak ingat nama dia, Saudi punya ulama. Dia kata apalah Asy'ariyah di semua benda dihukumi dengan syarak. Garam masin pun hukumi dengan syarak, gula manis pun hukumi. Mana ada Asy'ariyah cakap macam tu. Jadi orang kadang tak mengaji Asy'ariyah terus melontarkan macam-macam tuduhan terhadap Asy'ariyah. Jadi kita tak menolak taksin wa takbih itu 100%. Tengok benda yang dihukumi, mahkum alaih itu apa dia, mahkum fih, mahkum alaih itu apa dia. Jadi kalau perkara itu berkaitan dengan tabi'i manusia, tabiat manusia, so masing-masing boleh menghukumi. Dia ada penilaian dia masing-masing. Orang makan ni dia kata sedap, dia suka, dia menganggap benda tu baik. Ada orang menganggap benda tu tak baik. Kemudian dilihat dari segi sudut yang lain, tu dipuji dan dicela. Itu akal boleh hukum benda itu baik ataupun buruk. Yang dihukumi oleh syarak ni ialah segala amalan-amalan ibadah lah yang ditetapkan dalam agama, itu memang dihukumi oleh syarak sendiri, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Mu'tazilah lainlah. Mu'tazilah hatta hukum syarak pun dianggap sebagai akal boleh menghukumi benda tu, syarak datang hanya untuk menguatkan saja. Itu pun ada khilaf di kalangan Mu'tazilah. Dan di sini disebut juga وقد فرعوا على هذه المقدمة نفي الإجاب على الله تعالى وأنه لا يجب عليه فعل معين. Jadi tercabang daripada pembahasan tahsin dan takbih ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kalau menurut Asy'ariyah tidak ada kewajipan langsung di dalam melakukan sesuatu. So kita dah belajar dalam bab sifat harus bagi Allah Taala, iaitu fa'lu syai'in mumkinin atau tarkuhu. Membuat sesuatu perkara yang mungkin itu pun boleh, atau meninggalkannya pun boleh. Itu sifat harus. Maka tidak ada kewajipan di dalam af'al Allah tu, tidak ada kewajipan seperti mana Mu'tazilah.
Mu'tazilah mengatakan bahawa wajib bagi Allah Ta'ala untuk berbuat salah dan aslah, maknanya baik dan terbaik untuk manusia. Wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul. Wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala memberi syurga kepada orang beriman. Wajib bagi Allah Ta'ala memberi neraka kepada orang kafir. Wajib dan sebagainya. Kita kata tidak ada yang wajib. Tidak ada yang wajib. Tapi sebenarnya kita ada tafsil di sini. Tafsir satu dia panggil li zatihi, satu lagi li ghairihi. Jadi kita kata mutlak, secara mutlak ataupun li zatihi, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kewajipan untuk berbuat atau meninggalkan satu perbuatan. Allah tak wajib utuskan Rasul, tak wajib berbuat solah aslah, tak wajib masukkan semua orang beriman ke dalam syurga, tak wajib masukkan orang kafir dalam neraka. Nanti orang tu, wah, khilaf dengan Quran. Sabar dulu. Sabar dulu. Itu kita kata wajib, li zatihi tak wajib. Tak wajib. Tapi li ghairihi wajib. Li ghairihi itu wajib. Contohnya benda yang sudah ada dalam ilmu Allah, benda yang sudah ada dalam iradah Allah, maka itu wajiblah li ghairihi. Bila Allah Ta'ala berkehendak untuk wujudkan Zaid, maka wajiblah Zaid itu wujud. Sebab apa? Dah memang Allah berkehendak untuk wujudkan Zaid. Bila Allah berkehendak untuk memasukkan orang beriman dalam syurga, Allah sendiri sebut dalam Quran, Allah berjanji untuk masukkan orang beriman dalam syurga, maka dia jadi wajib li ghairihi, bukan wajib li zatihi. Itu kena faham antara wajib li zatihi dengan wajib li ghairihi. Jadi Asy'ariyah kata pada asalnya tidak ada satu kewajipan pun bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk segala apa bentuk af'al sekalipun. Semuanya harus. Tetapi boleh jadi wajib li ghairihi kerana wajib syarak atau wajib dalam ilmu Allah, wajib kerana dalam iradah Allah. Itu boleh jadi. Kalau Maturidiyah dia tambah lagi, wajib kerana ada hikmah. Dipandang kepada orang yang hakim, zat yang hakim, tak mungkin dia meninggalkan perbuatan tersebut, wajib berbuat demikian kerana itu menunjukkan hakim. Allah tu adalah Al-Hakim. Itu Maturidiyah. So di sini kita kata secara fizatihi tak wajib. Tak wajib. Bahkan kalau Allah Ta'ala nak buat sebaliknya pun boleh. Maknanya bil quwwah. Bil quwwah itu memang tidak wajib. Bil fa'al ada sebab-sebab yang lain itu mungkin. Kerana li ghairihi lah. Kerana bil fa'al li ghairihi itu mungkin Allah Ta'ala. Jadi kita di situ pun kita tak kata wajib li zatihi, tapi wajib li ghairihi. Allah berkehendak, maka benda tu jadi wajib kerana sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bab tahsin dan takbih. Kemudian Thanil Ashar, Asy'ariyah ma'dudatun min firaqil Murji'ah. Iz innahum yarawna anna al-iman huwa tasdiq qalbil faqat wa ma zalika fahum yarawna ziyadatahu wa nuqsanahu lakin hadhihi ziyadah wa nuqsan laysata bi'tibari haqiqatihi wa innama bi'tibari atharihi wa fariqun akhar minhum yara anna ziyadah wa nuqsan tata'allaqani bihaqiqatil iman alladhi huwa at-tasdiq wa bil idafa ila annahum yajuzuna al-istisna'u fil iman. Jadi di sini pembahasan tentang iman. Nombor ke-11 ni disebut tentang itu, semua saya dah bahas. Iman itu tasdik bil qalbi sahaja ke ataupun tasdik bil qalbi dan ikrar bil lisan sahaja ke, atau tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan dan amal bil jawarih. Jadi pengarang kitab ni kata dalam bab ni Asy'ariyah termasuk Murji'ah. Dia tak faham maksudnya dia tak faham Asy'ariyah lah tu. Jadi dalam saya dah pernah jelaskan sebelum ni, tapi ulang sekali lagi. Benda ni perlu ulang banyak kali. Jadi Asy'ariyah ni mengatakan hakikat iman. Hakikat iman, makna iman yang sebenarnya ialah tasdik bil qalbi faqat. Hanya tasdik bil qalbi. Nanti adapun yang iqrar bil lisan ataupun amal bil jawarih dia adalah syartun lil kamal ataupun syartun li sihhatil iman wal islam fid dunya misalnya. Dan juga syartun kamaliha, syartun li kamaliha.
Maknanya ikrar bil lisan itu hanya syarat untuk dianggap Islam ataupun Muslim atau mukmin di dunia. Dan amal bil jawarih itu kesempurnaan iman, bukan hakikat iman yang sebenarnya. Panjang saya dah bahas sebelum ni lah, bab ni letih nak ulang banyak kali. Jadi bila Asy'ariyah kata tasdiq bil qalbi sahaja, wah ini menyalahi a'immatus salasah. A'immatus salasah tu maknanya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Imam Malik radhiyallahu taala anhu, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Satu lagi tak masuk Imam Abu Hanifah. Sebab apa? Imam Abu Hanifah kata dua. Itu dua je. Iman itu tasdiq bil qalbi dengan iqrar bil lisan. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau pendapat imam yang tiga, a'immatus salasah itu tasdiq bil qalbi, iqrar bil lisan, amal bil jawarih, itu iman mesti tiga ni. Salafus soleh, jumhur muhaddisin, a'immatus salasah kata iman tiga-tiga sekali. Muhakkikin Asy'ariyah kata tak. Hakikat iman satu saja, tasdiq bil qalbi. Adapun iqrar bil lisan untuk membenarkan dia sebagai muslim atau mukmin di dunia, dan maksudnya syarat lah, bukan syatrun tapi syartun. Dia adalah syarat bukan bahagian. Dia adalah syarat untuk dianggap muslim dan mukmin di dunia. Kalau dia talaffuz, iqrar bil lisan. Kemudian amal bil jawarih itu adalah untuk dia syartun li kamaliha, syarat bagi kesempurnaan iman. Maka adakah Asy'ariyah bercanggah dengan a'immatus salasah dan jumhur muhaddisin? Zahirnya iyalah, zahirnya, tapi hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak. Sebab apa? Okey. Bila kita tanya kepada a'immatus salasah, tanya kepada jumhur muhaddisin, okey, kamu kata iman itu iqrar bil lisan dan amal bil jawarih. Amal bil jawarih itu maksudnya melaksanakan segala perbuatan lah. Semayang, puasa, zakat, haji. Okey, kita sekarang tanya dia, kalau orang tu tak semayang, tak puasa, dia masih beriman ke? Ke dah kafir? Asy'ariyah tanya kepada a'immatus salasah. Contohlah, sekiranya kita tanya kepada a'immatus salasah dan juga tanya kepada jumhur muhaddisin, kalau orang tu tak semayang, dia kafir ke? Maksudnya bila tak semayang tidak amal bil jawarih. Sedangkan mereka mengatakan iman itu amal bil jawarih, masuk sekali. Okey, kalau tak semayang kafir ke? Jadi kalau jadi tak ada satu qaul pun, kecuali lah ada satu qaul, ada satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal kata tinggalkan semayang itu kafir. Itu pembahasan fiqh, saya malah nak panjang-panjangkan, istitradat yang panjang-panjang tak nak sini. Jadi tak ada yang mengkafirkan. Kata kecuali dia menentang kewajipan solat, itu barulah kafir. Kerana menentang kewajipan solat itu kerana menentang Quran. Sebab benda dalam Quran tu mutawatir qat'i, dia punya subut dan dalalah dia qat'i. Kewajipan dan benda tu daripada perkara yang ulima minad din bid darurah. Ulima minad din bid darurah, solat lima waktu wajib itu siapa ingkar ba'da iqamatil hujjah lah. Tu saya dah bahas lah bab kafir ni kan, ba'da iqamatil hujjah. Setelah kita bagi dia hujjah, ditolak juga, barulah kafir. Tapi bukan itu kerana tak semayang, kerana mengingkari kewajipan. Jadi bila tak semayang saja, tak amal bil jawarih lah, maka tak kafir kan. So apa yang kau maksudkan kata iman itu amal bil jawarih? Kalau tak semayang tak kafir, kalau tak puasa tak kafir, maknanya masih beriman. So kau tadi kata iman mesti amal bil jawarih, tapi bila dia tak amal bil jawarih, masih beriman lagi. Masih beriman. Habis tu iman yang sebenarnya apa dia? Jadi iman yang sebenar hanya tasdiq bil qalbi saja. Hadis jelas. Kalau sebab tu kadang-kadang alul hadis ni bukan semua yang faham hadis. Bukan semua faham hadis. Terus terang, bukan nak merendah-rendahkan. Dari sudut riwayah mungkin ulama-ulama hadis tu memang hebat, tapi dari sudut dirayah itu belum tentu lagi. Dari sudut pemahaman hadis, fiqhul hadis itu belum tentu lagi. Belum tentu, bukan semua muhaddisin. Banyak muhaddisin yang tak betul-betul ada ilmu dirayah hadis dalam ataupun fiqhul hadis, terutama dalam bab akidah lah. Dia banyak ittirab, dia punya qaul dia ittirab. Qaul dia kejap taraddud, tanaqud, ittirab, macam-macam. Kecuali sebab apa? Sebab tak ada manhaj yang betul-betul solid, yang muntabit untuk dijadikan sebagai panduan. Jadi Asy'ariyah ni muhakkikin dalam bab dhabit ni. Dalam bab intibat ni Asy'ariyah ulama muhakkikin.
Jadi telah ada satu dobit-dobit yang tak bercanggah sesama ayat, tak bercanggah dengan hukum akal, tak bercanggah satu sama lain. Semuanya mundabit. Jadi kita kata dalam hadis katakan dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari mengatakan bahawa masuk syurga orang yang keluar daripada neraka terakhir fi qalbihi zarratun minal iman la ma amila khairan qattu, iman sebesar zarah, ma amila khairan qattu, tak pernah buat satu kebaikan, maksudnya amal bil jawarih langsung tak ada. Bahkan amila itu dimasukkan dengan lisan sekali. Amila itu ada dua, amal bil lisan dengan amal bil jawarih. Dua-dua tak buat, ma amila, tapi dalam hati dia fi qalbihi zarratun minal iman. Dalam hati dia ada iman sebesar zarah, masuk syurga 10 kali dunia Allah bagi. So kau kata tak beriman, mestilah kafir. Tak kafir maksudnya masuk neraka selama-lamanya. Ataupun kau tak beriman dan tak kafir, jadi Mu'tazilah. Yang mengatakan yang amal, yang tidak amal bil jawarih ini, yang tidak amal bil jawarih kafir, itu Khawarij. Jadi orang yang tak semayang, yang tak amal bil jawarih ini jadi kafir, itu pendapat Khawarij. Khawarij kata siapa tak amal bil jawarih dia kafir. Sebab tu sekarang buat benda salah aja, tak buat benda semuanya kafir. Itu asal Khawarij punya pendapat. Kalau Mu'tazilah pula tak iman dan tak kafir, manzilatun baina manzilatain. Kedudukan sana, satu kedudukan di antara dua kedudukan. Mana manzilatain tu iman, kafir lah, dua kedudukan. Jadi dia tengah-tengah. Tidak iman, tidak kafir. Pasal apa dia tak iman? Sebab dia pasal apa dia tak kafir? Pasal dia tasdiq bil qalbi dan ikrar bil lisan. Itu Mu'tazilah. Tapi kedudukan tempat dia neraka juga akhirnya. Jadi Asy'ariyah kata kalau tak amal bil jawarih dia fasik saja, masih beriman tapi fasik. Mana iman yang sebenar tasdiq bil qalbi. Bila dia tasdiq bil qalbi, maka dia beriman, tapi itu di sisi Allah. Di sisi Allah kita kata. Tasdiq bil qalbi maknanya di sisi Allah dia beriman. Sebab orang munafik pun ikrar bil lisan, amal bil jawarih, kenapa tak beriman? Kalaulah orang munafik itu kan, kita tak tahu dalam hati tu dia tasdik kita tasdik kan. Tapi kalau kita tengok dia syahadah, dia amal bil jawarih, maka kita kata di Islam dia beriman, tapi di sisi Allah tak beriman. Sebab apa? Dia tak tasdik bil qalbi. Sebab itu asas dia tasdik bil qalbi. Adapun ikrar bil lisan itu kan saya dah bahas, boleh rujuk baliklah pembahasan tentang akhir tu. Dalam bab akhir tu, siri 20 lebih tu, 22 23 tak silap saya ke 24, dalam Kifayatul Awam tu tentang ikrar bil lisan tu panjang sikit bahasan dia, malas nak ulang. Ada dia punya cabang-cabang dia. Kalau diminta untuk syahadah, tak diminta syahadah, atau diminta syahadah ada uzur, tidak ada uzur, bisu dan sebagainya, itu saya dah bahas kat situ, boleh rujuk balik. Cuma Asy'ariyah kata kita iman, hakikat iman tasdik bil qalbi, dunia dan akhirat. Tapi yang lebih penting akhirat lah, di sisi Allah. Amin, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman itu apabila dia tasdik bil qalbi. Kalau dia tak ikrar sekalipun di dunia ni kerana tidak dituntut, misalnya dia duduk di curug mana ke, tapi dia beriman kepada Allah, dan juga dia tidak meninggalkan seluruh amalan dia dipanggil fasik. Yang penting ada tasdik bil qalbi, dia adalah orang beriman dan masuk syurga, tidak kekal selama-lamanya di akhirat. So akhirnya tidak ada khilaf di antara Asy'ariyah dengan A'immatus Salasah dan jumhur muhaddisin. Tak ada khilaf sebenarnya. Macam mana yang dikata syirik tanpa sedar? Syirik tanpa sedar. Syirik ni maksudnya dia melakukan suatu perkara yang boleh merosakkan tauhid dia ataupun iman dia lah. Tapi dia buat dalam keadaan tidak sedar tu, mana mungkin dia jahil, mungkin dia lupa, mungkin dia jahil dan lupa lah. Ada istilah-istilah, banyaklah istilah dia, nisyan, sahwan, ghaflatan dan sebagainya. Syirik ni ada banyak pembahagian. Syirik ni ada beberapa pembahagian sebenarnya. Syirik yang betul-betul kafir tu hanya ada beberapa, ada 4 bahagian. Satu khilaf, satu lagi tak dianggap atau keluar dari Islam. Tentang syirik. Yang pertama dipanggil syirik istiqlal. Syirik istiqlal. Dia ada 6 pecahan syirik ni. Yang pertama dipanggil syirik istiqlal.
Iaitu memang secara mutlak dia mengatakan bahawa adanya dua Tuhan misalnya. Adanya dua Tuhan. Adanya muzakarah Maulana muzakarah seorang ni, itu sekejap lagi saya bahas. Jadi yang pertama, syirik yang betul-betul mengatakan Tuhan yang ada 2, 3, 4 dan sebagainya lah. Itu jelas lah memang syirik. Dia beriktikad memang Tuhan seperti orang Majusi. Orang Majusi. Maka itu syirik istiqlal, memang terkeluar dari Islam. Kemudian syirik tab'id. Syirik tab'id iaitu syirik Nasrani lah. Ada Tuhan anak, Tuhan bapa. Apa ni, dia ada oknum yang 3 tu kan, oknum Trinity tu, oknum salasah tu. Dia kata oknum ab, oknum ibn, oknum Ruhul Kudus tu. Tuhan bapa, Tuhan anak dengan Holy Spirit. Apa benda lagi lah, Father, Son and Holy Spirit. Itu dipanggil syirik tab'id. Ini pun syirik yang memang terkeluar dari Islam. Kemudian syirik takrib. Syirik takrib iaitu dia seperti orang-orang yang menyembah berhala ni. Dia kata kami percaya kepada Tuhan. Sebahagian Hindu pun dia percaya kepada Allah Ta'ala. Tapi dia kata berhala ni adalah wasilah untuk kami sampai kepada Allah. Jadi berhala inilah yang akan menyampaikan dia punya sembahan tu kepada Allah. Itu maksudnya mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah berhala. Itu syirik takrib. Ini pun confirm syirik terkeluar pada Islam. Kemudian yang keempat, syirik taklid. Syirik taklid maksudnya dia ikut agama nenek moyang dia lah. Orang Hindu jadi Hindu, orang Buddha jadi Buddha, apa sajalah. Dia kerana dia taklid kepada mak ayah dia, nenek moyang dia, itu dia panggil syirik taklid. Kemudian yang kelima, syirik asbab. Ini yang dipanggil syirik asbab ni maksudnya dia mengatakan itulah antara sifat tadi yang bahas. Mana dia kata selain daripada Allah tu boleh memberi kesan. Selain daripada Allah tu boleh memberi kesan. Itu dalam bab wahdaniyah tu dah bahas ada 4 golongan tu. Cuma maksudnya memberi kesan bukanlah mustaqil. Itu kalau memberi kesan secara mustaqil tu memang syirik lah. Sebenarnya ada 2 Tuhan lah tu. Tadi masuk dalam syirik yang pertama tadi, syirik istiqlal. Ini kerana Allah Ta'ala yang memberikan dia kekuatan, dengan kekuatan tu akan jadi benda tu. Itu boleh membawa kepada syirik juga. Ataupun contohnya syirik-syirik yang lain lagi lah, yang dimenyandarkan sesuatu perbuatan bukan kepada Allah SWT secara hakikatnya. Itu boleh membawa kepada syirik. Kalau dia jahil, itu lain cerita lah. Boleh membawa kepada kafir, tapi kalau dia jahil perlu diperbetulkan. Dia boleh jadi fasik saja. Kemudian syirik arad, iaitu melakukan sesuatu kerana riak, bukan kerana Allah. Ini confirm lah. Ini tidak sampai ke syirik terkeluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tasawuf, tanya tasawuf lah. Ada juga pembahagian syirik-syirik. Kalau tasawuf dia lebih berat lagi lah. Tasawuf ni dia punya bab syirik ni lebih berat lagi. Pasal apa? Tasawuf ni satu makam yang lebih tinggi lah. Itu kena rujuk guru-guru tasawuf. Saya tak layak mengajar tasawuf. Sikit-sikit boleh lah. Jadi itu pembahagian syirik. Jadi maksudnya syirik secara tak sedar tu, tengoklah. Kalau dibuat dalam keadaan dia jahil, itu tak kisah. Itu ada cara dia lah. Kita tak serta-merta hukum dia murtad. Tengok dibagi tahu dulu, dipanggil dan diberitahu dululah, disampaikan kepada dia. Dia tak sedar, kita sedarkan dia. Dia tetap juga bukan kita seperti mana saya sebut ni, tugas-tugas qadi kita hanya sekadar boleh bagi tahu. Kalau dia ingkar juga, bawa pergi ke mahkamah ataupun hakim atau qadi. Itu tugas. Pandangan tentang muzakarah ditawarkan oleh seseorang ini. Ada tu Maulana Fakhr Razi tu tentang apa yang disebut kerajaan pintu belakang tu, semua saya tak campur lah. Buat politik ni saya tak campur. Okay, jadi dia tawarkan, kita pergi . Kalau dia jemput, saya pergi, itu aja. Kalau dia, maknanya dia yang cadangkan, dia kena anjurkan lah. Dia kena anjurkan. Tapi bila dia nak buat tu, sebenarnya nak panggil seluruh
seluruh ustaz-ustaz pondok, ustaz-ustaz Asy'ariyah apa semua buat di center di KL ke, di tengah-tengah lah, semua orang boleh akses. Lepas ya dia buat bagus, kita pergi ya. Tunggu masa memang saya tunggu masa dia dipanggil, sebab memang dia dulu masa saya bantu secara tak sengaja tu, saya dipanggil untuk duduk bersama Tuan Guru Haji Ruzaini tu. Tak sengaja tu saya dah cerita kan, saya tak sengaja tu saya pergi nak tengok je, tapi panggil suruh duduk sebelah. Saya pun dalam keadaan tak bersedia tu, saya duduk tak bersedia, maksudnya tak bersedia, tak tahu apa sebenarnya yang berlaku antara dia dua tu. Itu bila saya tu akhirnya timbul isu pula di situ. Kata seolah-olah saya menyebelahi Fakhur Razi. Saya tak tahu yang Tuan Guru kapirkan dia. Saya tak tengok pun, saya tak terlibat apa pun. Last minute saja ada orang panggil saya, suruh pergi jumpa Tuan Guru. Dekat masa tu dia kuliah, dekat malam sebelum tu dia kuliah dekat Masjid Shah Alam. Pergi jumpa, PA dia WhatsApp saya, jumpa, sembang-sembang. Dia kata kalau saya boleh datang bagi sokongan, okey lah. Ya, datang bagi sokongan, okey lah. Saya ajaklah kawan Ustaz Raja, Ustaz Zulfadli. Sekejap lagi dah sampai situ, dia suruh saya duduk pula, sudah jadi pembantu dia pula dah. Saya kata saya tak sedia, maksudnya tak sedia bukan dari segi apa, dari segi saya tak tahu apa yang berlaku. Nanti kan saya cakap benda-benda yang tak sepatutnya saya cakap, kan masalah. Akhirnya kan jadi, rupanya Tuan Guru kapirkan dia, katanya lah. Jadi saya kata tak kapir orang yang ahlul qiblah kan, kita tak kapirkan. Akhirnya ya yang tak faham lah, pengikut-pengikut ataupun pembaca yang komen tu yang tak faham, oh saya backup Fakhur Razi pula. Satu hal lagi. Jadi lepas ni kalau dia nak buat, lepas tu hujung tu moderator kata lepas ni kita akan panggil Maulana Ihsan untuk kita debat, katanya tahun ni, tahun 2019 tu kan bulan 12 Januari nak panggil, tak panggil pun. Saya tunggu ya. Lepas ni dia kata dia nak jemput semua tu, lagi bagus, pergi. Tapi itulah, kalau betul-betul pembahasan ilmiah, orang awam tak payah campur lah. Orang awam tak faham apa pun. Sebab apa, dia kalau di kalangan-kalangan ustaz-ustaz ni mungkin pembahasan tu lebih mendalam. Tapi tak tahu tadi orang awam, masalah tu orang awam. Dia orang ni yang lawaknya lah, orang awam jadi judge. Orang awam yang jadi hakim. Bayang kalau ulama sama ulama atau ustaz dengan ustaz karah atau berdebat, yang jadi hakimnya mestilah ulama. Ini terbalik dah, yang jadi hakimnya orang awam yang tak tahu, yang zero, yang jahil, tak tahu ilmu, jadi hakim. Itu tak tahu lah. Itu saya tak suka muzakarah open ni. Ada ke orang awam pula jadi penilainya? Sepatutnya orang awam dengan orang awam berdebat, ustaz jadi hakim, okey lah. Ini ustaz sama ustaz muzakarah, orang awam jadi hakim, jadi penilai. Aduh, rosak. Sepatutnya yang lebih alim besar lagi yang jadi hakim. Jadi kalau format dia punya apa, sebab dia ada tu dalam bab munazarah ataupun mujadalah ni, dia ada adabul bahsi wal munazarah. Ulama mengarang kitabul adabil bahsi wal munazarah tu kena ikut. Kalau tak, dia tak jadi apa lah. Dia jadi ayam dengan kucing. Dia jadi ayam dengan itik, anjing dengan kucing. Dia kena ada benda-benda yang disepakati. Benda-benda yang disepakati dalam munazarah baru boleh jalan dengan lancar. Ataupun kalau tak sepakat pun, masing-masing akan hanya menyatakan pendirian masing-masing, dan dia tak setuju dengan pendirian tu, akhirnya tak jadi apa, tak boleh nak tarjih. Tak boleh nak tarjih. Kita ada usul kita, dia ada usul dia. Usul tak sama. So masing-masing usul tak sama, macam mana nak tarjih? Dia ahli sunnah wal jamaah, dia ada usul dia sendiri. Jadi kita kena keluarkan ini usul ahli sunnah wal jamaah. Dan saya beritahu lah kan, ada usul ahli sunnah wal jamaah, ada furu' ahli sunnah wal jamaah. Furu' ahli sunnah wal jamaah ni yang jadi pecahnya Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlul Asar. Dia kononnya lah, saya tengok lah, sebenarnya dia tu nak jadi salaf lah kononnya. Nak jadi salaf, tetapi dia tak faham 100% salaf tu. Dia punya isu dia, Asy'ariyah, Maturidiyah memahami salaf lain, dia orang ni memahami salaf lain. So kena betulkan dulu fahaman yang salaf tu sebenarnya yang ahli sunnah. Salaf yang ahli sunnah lah. Salaf ni ramai. Salaf yang bukan ahli sunnah pun ada. Ahlul hadis pun sama. Ahlul hadis yang betul-betul ikut ahli sunnah pun ada. Ahlul hadis yang kita kata zahirnya menyimpang daripada ahli sunnah lah. Dia, bagi saya, semua nak jadi ahli sunnah. Semua nak mentanzihkan Allah Ta'ala.
Tak ada orang pun yang betul-betul nak menjisimkan Allah Ta'ala, nak menyesatkan kita. Itu saya rasa tak ada lah. Cuma masing-masing itu ada tahap kefahaman masing-masing. Masalah dia orang ni, dia orang faham salaf lain, kita faham salaf lain. Itu je masalah dia. Jadi disebabkan berlakunya kesalahfahaman di antara salaf itu sendiri, sebab itulah Imam Abdul Hasan Asy'ari bangkit mengeluarkan suatu manhaj, satu mazhab, satu dobit, menjadi satu ukuran macam mana nak kita betul-betul memahami memahami Quran, memahami hadis dan juga memahami kalam-kalam ulama. Sebab apa? Nukilan-nukilan yang dia buat itu pun tak boleh dijadikan hujah. Saya dah beritahu dah kan. Qaul salaf bukan hujah. Qaul salaf bukan hujah. Qaul sahabat pun bukan hujah. Hujah lah, hujah yang mukhtalafi. Ahli sunnah wal jamaah, Quran, hadis, ijma', qiyas. Kemudian itu yang muttafaq alaih. Yang 10 lagi mukhtalafi. Qaul sahabi termasuk di bawah yang 10 masadir yang mukhtalafi. Itu qaul sahabi tu. Qaul salaf tak masuk. Qaul salaf tak masuk. Qaul salaf ni hanya sandaran-sandaran, pembantu-pembantu boleh lah. Tapi kalau katakanlah dia bawa nukilan-nukilan tu lah. Ahli sunnah pun beratus-ratus nukilan. Saya bukan tak nak baca kitab-kitab, contohnya Abdul Fattah Yafi'i punya kitab Tajsim wal Mujassimah, 100 lebih nukilan didatangkan. Imam Syekh Saif Ali dalam Qaulul Tamam, itu pun 100 lebih dia punya hujah nukilan ada. So apa maknanya dia bawa nukilan dia, kita bawa nukilan dia? Apa tu? Siapa nak nilai nukilan tu sekarang ni? Nukilan salaf, nukilan khalaf. Dia yang penting tu faham apa manhaj. Apakah saya, kalau saya dipanggil, saya akan bentang ini manhaj Asy'ariyah. Kami memahami ayat-ayat mutasyabihat, khususnya ayat sifat khabariyah ni begini, kami punya manhaj, dhabit kami begini. Kalau usul akidah kami mestilah dalil qat'i subut wa qat'i dalalah. Apa maksud qat'i subut? Apa maksud qat'i dalalah? Okey, engkau setuju tak setuju? Kalau dia tak setuju, tak jadi muzakarah. Maknanya engkau hanya dia bentangkan dia punya, kita bentangkan kita punya, itu saja. Kena bentangkan manhaj. Dia setuju tak setuju, usul akidah mesti qat'i subut, mesti qat'i dalalah. Okey, bila kita buka apa itu qat'i dalalah, cuba tanya dia tengok apa qat'i dalalah. Kalau dia boleh hurai apa tu qat'i dalalah sesuai dengan kita, okeylah. Mana kita boleh luruskan siapa yang salah. Ini dia tak berpegang kepada qat'i subut, tak berpegang kepada qat'i dalalah. Mungkin qat'i dalalah tu pun dia tak faham. Jadi zahirnya saya tengok dia tak pernah faham pun qat'i dalalah tu. Sikit-sikit dalil. Cerita dalil daripada subuh, daripada malam sampai subuh boleh cerita dalil. Orang tak pakai dalil lah. Dalil itu hanya alat saja. Orang ambil dalalah. Adakah dalalah dalam dalil itu qat'i atau zanni? Kalau qat'i itu usul akidah. Kalau zanni tak boleh jadi usul. Dia faham tak benda tu? Masalahnya. Kalau dia tak faham benda tu, tak guna muzakarah, tak guna debat, tak guna. Dia bawa nukilan. Kita bawa nukilan. Habis nukilan lawan nukilan. Contohnya lah Qadariyah dengan Jabariyah. Seorang bawa ayat kata, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kullun min indillah. Allahu khaliqu kulli syai'. Tunjukkan Allah cipta yang semua. Manusia ni tak ada apa, majbur. Datang Qadariyah pula kata, Faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bawa ayat-ayat syariat pula. So siapa yang betul? Ayat dengan ayat belaga. So, siapa yang tadi ni Asy'ariyah datang jalan tengah. Asy'ariyah memang dah nampak ada di antara salaf ada sebahagian salaf itu memang ke arah tajsim. Bukan mujassimah. Kita tak tuduh mana-mana pun mujassimah. Kita kata yufdi ila tajsim. Boleh membawa kepada tajsim. Dan kita tak hiraukan dia lantak dia lah. Kalau ulama itu sendiri dia ada pegangan dia ada i'tikad dia. Kita yang kita jaga sekarang ni orang awam, kepentingan orang awam. Orang awam sekarang ni, bila dia dengar suatu qaul, adakah dia punya akidah dia selamat atau tidak? Kita nak menyelamatkan orang awam supaya bila bab akidah ni jangan heret orang awam kepada ayat mutasyabihat. Allah sendiri dah larang, Nabi sendiri dah larang, jangan tatabu' ayat mutasyabihat. Kita Asy'ariyah clear cut, sifat 20 clear cut muhkam. Tak ajak pun orang awam tentang mutasyabihat. Ini dia nak bahas mutasyabihat. Dia nak ajak kita bahas mutasyabihat. Nampak siapa yang tatabu' sekarang ni ayat mutasyabihat? Nabi dalam Sahih Bukhari kata siapa yang ikut ayat mutasyabihat, itulah orang yang Allah kata wa amma fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu.
Orang yang ada dalam hati dia ada Zaid saja yang duk suka bahas ayat mutasyabihat ni. Asy'ariyah hanya bahas bila perlu saja. Asy'ariyah bahas bila perlu, cukup kita kata Allah tu mukhalafah lil hawadis, selesai. Itu kita punya sifat salbiah yang menjadi asas mensucikan Allah Taala, mentanzihkan Allah Taala, jelas. Tak perlu nak bahas mutasyabihat, cukup fokus kepada muhkamat. Ini dia yang heret kita bahas tentang Allah di langit, Allah di arasy, Allah bertangan. Itu tak habis-habis dia nak bahas. Letih kita nak layan kita. Kau kena ikut salah, mana ada orang yang tidak tertabuk. Sebab tu Imam Malik muka merah padam bila orang tanya tentang istiwa, sebab marah tak boleh bahas ayat mutasyabihat. Sayyidina Umar kan belasah dengan pelepah kurma. Dia nak ajak bah, kenapa tak jom kita bahas sifat kudrah, jom kita bahas sifat iradah, jom kita bahas sifat ilmu. Tak nak pula bahas. Nak bahas benda mutasyabih buat apa? Lepas tu nak heret orang awam jadi judge. Gila. Itu semua gila. Jahil murakab. Tapi tak apa, kalau dia jemput pun kita pergi, kita bentangkan Asy'ariyah, jangan kau nilai Asy'ariyah, dan kami tak peduli, kami tak perlu pun penilaian korang tentang Asy'ariyah. Jelas Asy'ariyah ni daripada zaman berzaman, daripada dulu sampai sekarang, ulama dia semua a'lamud dunia. Ulama dunia yang paling alim setiap zaman, ramai ulama-ulama alim dunia yang bermazhab Asy'ariyah. Ilmu dia bukan calang-calang, bukan macam jahil murakab semua-semua ni. Jadi tak heran engkau orang nak terima ke, nak tolak ke, tak nak ikut ke, Asy'ariyah tetap Asy'ariyah, manhaj yang kukuh dan solid. Tak heran lah. Tapi dia dah iktiraf Asy'ariyah, cuma dia nak iktiraf salaf dia itulah. Kita boleh bagi tahu salaf menurut Asy'ariyah begini. Kami Asy'ariyah faham salaf tu begini. Dia tafwid, bukan isbat zahir. Dia sebenarnya yang membawa kepada kekeliruan salaf ni puncanya Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah lah punca sebenarnya menyebabkan orang salah faham terhadap salaf itu. Jadi kalau dia memang Maulana Fakhr Razi tu memang betul-betul nak jadi salaf, okey, tak ada masalah. Tapi dia sebab dia dah iktiraf Asy'ariyah tu, nampak macam dia ke arah memang salaf yang seperti Imam Nawawi, Imam Mahdi sekarang ni kan, muhaddisin yang memang iktiraf Asy'ariyah. Sebab apa? Memang selari akidah dengan Asy'ariyah. Tapi kalau dia tak boleh sependapat dengan Asy'ariyah, macam mana nak dianggap sebagai ahli sunnah? Tak, mustahil. Cuma dia ada salah faham sikit, kena betulkan salah faham dia itu. Kalau dia boleh terima, okey, tak ada masalah. Tapi dia bertegar juga, dia tu je sama ada Taimiyun ataupun Wahabiyun, tu je. Salafiyun yang dia anggap sebagai salaf, nisbahkan bersalah, tapi sebenarnya hakikatnya Taimiyun ataupun Taimiyah ataupun Wahabiyah, tu je. Mujassimah Musyabbihah tu je lah. Wallahu alam. Rasanya saya ada program tadabbur kot hari ni. Nah, dia sebahagian Wahabi ni yang kita panggil Wahabi lah, dia ada yang saya tengok lebih dekat kepada Ahli Sunnah. Sebahagian tu memang jelas. Saya tak nak sebut nama-nama dia lah. Kalau macam Fakhr Razi, Rora, Mazhar tu, dia orang ni sebenarnya bukan mutakallimun. Maksudnya dia orang bukan ahli dalam akidah. Masih boleh diperbetulkan. Yang set-set ni lah, set-set belah-belah utara ni, Rora, Mazhar, Fakhr Razi ni boleh lagi sebenarnya. Boleh duduk lama sikit bincang dengan dia orang, boleh tarik dia orang. Tapi yang ada satu part lagi yang payah sikit. Kalau Gasma, Asri Sobri, Fathul Bari and the Gang Fadlan, ini payah sikit. Ini memang pure Taimiyah. Yang pure Taimiyah ni memang payah. Belajar Umul Barahin lah. Mulakan risalah Imam Bajuri pun bagus. Risalah Akidah Imam Bajuri itu lebih tersusun kata-kata dia.
Antara matan-matan yang masyhur lah, bahasa Risalah Imam Bajuri, kemudian Matan Mul Barahin, ataupun Aqidatul Awam tu bagus, tapi dia dalam bentuk nazam. Dalam bentuk nazam ni kadang-kadang untuk mubtadi' dia agak susah sikit lah. Dalam bentuk nazam, dalam bentuk syair ni kadang-kadang ada setengah orang Melayu lah, so agak payah sikit. Jadi Risalah Tauhid Imam Bajuri tu cukup cantik. Imam Bajuri dia punya muhakik lah, biasalah kan Imam Bajuri. Bagus. Asri Sobri memang itu Taimiyah lah. Jadi mulakan dengan Kamili ni geng-geng Rora lah. Kamili ni bukan mutakalimin, dia hadis. Mazhar ni semua itu sebenarnya boleh lagi. Boleh kita duduk lagi bincang. Dia orang tak kuat sangat macam Asri Sobri, apa ni, Fathul Bari semua. Tak tahulah, setakat ini yang saya tengok. Setakat yang saya tengok zahir je. Dia orang terpaksa bersatu lah. Mana nasi Kelantan pun sama lah. Masih taradud lagi. Ayat acak lagi lah jahil murakab. Ayat acak cerita lah. Dia lawak, dia bawa kitab apa ni, Syekh Daud Fatani, bawa kata dalam apa, ini Syekh Daud Fatani ni, ini Syekh Daud Fatani punya kitab ni, ulama besar ni, saya pun tak sampai tahap je ni, kita kena ikut dia ni. Dia kata tahap apa, kunduri arwah tak boleh, bid'ah yang qabi. Lepas tu kita tanya ustaz, kalau ustaz ikut Syekh Daud Fatani dalam bab tahlil arwah, kenapa tak ikut semua? Itu je kalau kita tanya, kalau orang ada kisah tanya, jam dia. Kononnya Syekh Daud Fatani ni, buku dia ni, kita ni ulama besar ni, kena ikut ni. Dia kata tahlil arwah tak boleh. Kita tanya, okey lah, kami tak nak terima okey sekarang ni. Dan yang dalam tu dia kata kunut subuh dan semua perkara-perkara lain yang dia sebut, asal tak nak ikut. Katanya ulama besar, kenapa tak ikut? Berikan saran dan nasihat untuk student yang baru sampai Mesir. Jumpa dengan ustaz-ustaz yang senior di sana dan minta nasihat dia orang. Nasihat biasa tu saya tak perlu nasihat lah. Maknanya kamu bila dah pergi ke suatu tempat yang di Mesir tu, tujuan dia untuk menuntut ilmu, maka gunakanlah masa sebanyak-banyaknya untuk menuntut ilmu. Jangan gunakan untuk aktiviti lain. Biasanya kalau orang dah sampai negara lain ni, dia seronok tengok sana sini. Tak payah. Pergi nak untuk ilmu, kecuali makan, minum, tidur, keperluan-keperluan yang lain, kewajipan-kewajipan yang lain, selain daripada itu, gunakan untuk ilmu. Selalu apa ni, berdamping dengan senior-senior kita lah di sana. Ulama-ulama ahli sunnah lah, ustaz dekat apa ni, Ruak Jawi tu pun ada Ustaz Nazrul Nasir, ada ustaz apa ni, siapa tu, Khairul Nizam, ada berjumpa sana ulama ahli sunnah sana, damping dengan dia orang ikut. Masa tu maknanya dalam jamiah pun belajar, di luar kalau ada talaki pun belajar, tapi step by step lah, jangan tunggu duduk kitab-kitab besar punya, step by step. Dan jangan lupa kuasai bahasa Arab tu dengan baik, insya-Allah. Yalah, sebab tak ada manhaj lah, sebab itulah masalah jadi nasi kerabu. Asy'ariyah ni manhaj. Mazhar ni lain. Mazhar ni dia sebenarnya dia nak jadi mujtahid tu je. Mazhar ni ada sudut dia lah. Dia sebenarnya mazhar ni dia tak nak ikut mana. Dia nak jadi satu orang yang dia tak nak ikut orang. Dia nak apa? Ijtihad dia. Itu je mazhar. Penjelasan talaki dengan haraki. Saya pun haraki ni bab politik ni kan. Bab politik ni jangan terlibat lah. Orang nak belajar ilmu, jangan terlibat dengan politik. Ilmu saja. Jangan masuk campur politik. Bila ilmu masuk buat siasah, buat politik ni masalah. Fokus ilmu dulu. Politik umur 50 ke atas baru politik. Sekarang tutup ilmu dulu. Wallahualam, saya ada program tadabbur rasanya ni. Jadi kita tunggu dulu, sambung besok insya-Allah. Setakat dulu apa yang baik daripada Allah Taala, apa yang tak baik kelemahan saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua, mudah-mudahan kita taufik untuk faham dan sampaikan. Tangguh dengan kafarah majlis, subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.